TV KPM. Menariknya. Hai Sean. Hai cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar, sihat? Sihat cikgu, sihat. Saya baru nak mula kelas, awak dah sampai dah ni. Cikgu, hari ni saya semangat nak belajar cikgu. Terbaik, itu contoh yang cikgu, patut dipuji. yang ni cikgu, saya ada perasan cikgu. Ya. Apabila bandul ni berayun, dia bergerak dalam garisan melengkung macam tu cikgu. Tepat sekali Sean. Ya. Itu kita akan sentuh sebentar saja lagi. Okey? Itulah dia kepada mereka yang menonton. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Teroka Didik TV. Didik TV KPM bersama dengan saya, hos anda Sean Steven. Dan pada hari ini kita juga ada Cikgu Azmi daripada Sekolah Menengah Agama Repah Tampir Negeri Sembilan. Dan sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP seperti macam cikgu tadi memakai gel pembasmi kuman dan juga kerap cuci tangan, pakailah pelitup muka macam kita dan juga pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Macam saya ingat cikgu tu rasanya 2 meter kan cikgu. Okay. So rasanya selamat untuk kita buka pelitup muka. Silakan cikgu. Okey, dan apabila buka pelitup muka itu pastikan simpan di tempat yang selamat. Dalam poket boleh, bawah meja pun boleh, tapi jangan letak merata tempat atas lantai, atas kepala, janganlah. Simpan di tempat yang selamat. Betul, Sean. Baiklah cikgu. Okey, untuk hari ini apa yang kita akan teroka pada hari ini cikgu? Baik Sean. Baik, hari ini kita akan sentuh tentang topik fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pembuli ubah. Itu dia. Dan cikgu pun telah sediakan sebuah video kan cikgu? Ya. Mari kita tengok video tersebut. Mari sama-sama kita tengok kan. Tapi cikgu, video tu macam menarik tapi saya tak pasti apa kena-mengena video tersebut dengan apa yang kita teroka pada hari ini cikgu. Kita akan teroka lebih lanjut tentang fungsi kuadratik hari ini. Itulah yang garisan melengkung tadi tu cikgu. Dan juga pada hari ini bukan kita berdua kan cikgu? Ya Sean. Hari ini saya tidak berseorangan. Kerana saya ditemani dengan 6 orang murid saya yang kita bawa khas secara online. Mana dia orang? Okey, hai semua. Di sini. Okey, nanti saya sebut nama, sila kenalkan diri anda ya. Okey, kita mulakan dulu dengan Siti Aina. Siti Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aina. Terima kasih. Dan seterusnya Nur Dilaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Dilaila Karmila binti Baharudin. Terima kasih. Dan Ahmad. Apa khabar semua? Nama saya Ahmad Omaini bin Muhammad Isa. Kita juga ada Nur Adina. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Adina Akmal bin Yujud. Adina Akmal. Terima kasih. Muhammad Aidil. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidil Aksha bin Abdul Latif. Terima kasih. Nur Maisara. Jangan lupa buka pasang mic Maisara. Mic tak dengar. Pasang mic. Okey, cuba. Okey, tak apa. Mic tak clear, tak dengar. Mungkin boleh kuat sikit ataupun dekat dengan mic tu kena dekat dengan sikit. Mic, dekat sikit. Alamak, tak dengar. Tak dengar. Okey, masih tak dengar lah. Cuba lagi sekali. Kuat sikit, mungkin jerit sikit sampai dengar. Nama dia Nur Maisarah. Okey, tak apalah, mungkin ada kesilapan teknikal, tak apa. Itu adalah nama penuh dia ataupun namanya adalah Nur Maisara. Okey, terima kasih Nur Maisara. Dan siapa lagi kita boleh sebut ya? Dah sebut semua ke? Dah. Tertinggal ke mana-mana? Tak ada kan? Itulah dia tetamu khas kami yang akan bersama kami sehingga penghujung dan juga kepada anda yang sedang menonton di rumah. Baiklah cikgu, untuk hari ini apa sebenarnya yang kita akan sentuh berkenaan dengan fungsi kuadratik? Baik. Hari ini kita akan sentuh tentang kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik.
Sean. Oh, nilai A, B dan C. Sekiranya anda nak tahu dengan lebih lanjut lagi, pastikan anda tonton kerana kami akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di DTV KPM. Cikgu, sebelum tu, kita nak sebut apa ni? Kita punya tagline hari ni. Ada hati, semua jadi. Jangan ke mana-mana. Tahukah anda, bentuk graf melengkung bagi fungsi kuadratik digelar sebagai parabola? Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Azmi. Okey, sebelum kita mulakan penerokan kita pada pagi ini, mungkin saya nak beri peluang kepada Cikgu untuk kenalkan diri Cikgu. Terima kasih Sean. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, nama saya Cikgu Azmi bin Ahmad. Saya mengajar option matematik Sean. Ya. Pengalaman mengajar lebih kurang dalam 10 tahun. 10 tahun? Tapi cikgu nampak muda. Masih. Dan kini bertugas di Sekolah Menengah Agama Repah Tampin Negeri 9, Nogori. Nogori 9. Nogori 9. Nogori. Coba pernah Nogori 9? Pernah Ego. Tapi biasanya pergi Port Dickson lah. Tapi sekarang sebab belum lagi ada peluang lagi, kita akan tunggulah. Okey, baiklah cikgu. Okey, apa yang kita akan terokai pada hari ini Ego? Baik. Tadi di awal saya bagi tahu tentang kita akan sentuh tentang fungsi dan persamaan kuadratik. Ya. Okey. Jadi sebelum itu, saya nak minta Sean. Ya, cikgu. Cuba tengok dalam atas meja ke sekitar kita ni, mana lagi objek yang berbentuk melengkung seperti parabola. Okey. Di hadapan saya ni, ni apa ni yang macam bantal untuk leher kan? Ya. Okey, so macam ni kuadratik Ego? Kena buka lagi sikit. Kena buka macam ni? So dia melengkung macam ni kuadratik lah. Kalau macam ni dia lain lah, bukanlah. So dia kena buka macam ni. Baik. Okey. Tepat sekali. Ada lagi Sean? Mana lagi? Okey, yang lain. Okey, saya nampak ni macam tower ataupun menara Eiffel. Ya. Yang mana kuadratik tu? Di sini Ego. Saya cuba, kalau salah jangan marah Ego. Baik, tak apa. Yang melengkung tu di sini Ego. Ya, yang bahagian bawah tu. Ya, betul. Tepat sekali Sean. Tepat? Yes. Okey, ada lagi cikgu? Ada cikgu lagi. Mana uji lagi? saya Ego. Ini saya pandai sikit. Mana lagi? Mana lagi ya? Mana lagi? Okey, kalau yang ni cikgu macam mana? Ini getah ni. Ya. Boleh tak jadi melengkung? Dah jadi ya Ego? Jadi ya. Okey. Cuma pegang ujung, saya pegang sini. Okey. Okey. Kita bagi kepada mereka yang menonton di rumah, nampak tak? Nampak bentuk melengkung seperti parabola. Okey. Kan? Ada lagi tak? Lagi Ada lagi tak? Cikgu, saya nampak di Lukisan? sini lukisan ni. Ini pun dia sebenarnya ni betul ke kuadratik? Bentuk melengkung seperti parabola. Itu adalah kuadratik. Cantik juga. Cantik. Macam seni pula Ego. Lepas ni kita lukis. Okey, kalau ada peluang Ego. Ya. Okey, apa ada lagi tak? Saya nampak Pembaris Ego. boleh, pembaris. Pembaris kalau bengkok patah Ego. Cuba. Macam lembik ya. So kalau macam ni? Yes, tepat sekali. Kalau macam ni bukanlah? Bukanlah. Macam seniman kita Ego. Yes. Okey, so ini adalah macam ataupun gambar ataupun menunjukkan parabola ataupun garisan melengkung Ego. Betul, Sean. Okey, saya juga ada nampak Ego di sebelah cikgu tu ada juga gambar-gambar. Ada kena-mengena dengan yang ni ke Ego? Ada kena-mengena? Boleh kita pergi sana? Jom kita pergi. Silakan. Okey. Ini semua gambar-gambar yang ada kaitan dengan bentuk lengkung kuadratik seperti parabola. Okey. So yang saya nampak kita ada pertama ni terowong ni bahagian atas ni. Ya. Okey, bahagian atas ni lah. Lengkung. Kemudian kita ada ni jambatan ni. Jambatan ni. Okey. Kita ada air. Yang ni Ego yang naik. Bukan. Yang bawah ni yang bawah ni. Okey. Okey, ni. Yang ni pergerakan ni. Pergerakan dia. Macam tadi kan bandul ya. Dia bergerak dalam macam bandul. Ya, betul jugalah. Macam ni. Yang mana? Yang ni yang ini. Yang tepat sekali Sean. Yang ni? Yang ni juga Ego. Betul. Nampaknya Sean dah faham dah ni. Yalah. Okey, ada tak? Bola boleh tak? Bola? Boleh tak bola? Bola, tapi bola tu bulat Ego. Baik. Sfera. Bola ni sfera. Ya. Tapi mari kita buat eksperimen bersama. Jom. Bagaimana bola ni boleh buat gerakan melengkung. Boleh Sean terbangkan sikit? Ya. Jangan cikgu. Okey. Dalam bentuk bola Okey. Baik, saya akan lambung pada Sean. Sean akan tangkap. Okey. Sean akan sambung balik saya balik. Okey, boleh. Okey, baik Bismillah. Okey, cuba lambung. Apa yang Sean nampak tadi? Okey, saya nampak pergerakan bola tersebut. Ingatkan cikgu nak baling terus tu bukan Dia sebenarnya macam pergerakannya dalam bentuk melengkung. Yes, tepat sekali Sean. So itu ya. Ya, itulah dia kuadratik. Okey. Senang kan? Senang Ego. Okey. Sebenarnya senang kan Ego? Senang, insya-Allah. Okey, silakan Ego. Baik.
Saya nak tegaskan dulu bahawa Ya. graf fungsi kuadratik adalah berbentuk melengkung seperti parabola. Ya. Tetapi Sean, Ya. bukan semua garis melengkung adalah kuadratik. Oh, bukan? Bukan. Dia hanya berbentuk seperti parabola, Ya. baru dikenali sebagai kuadratik. Oh, okey. Tadi cikgu ada sebut berkenaan dengan huruf A, huruf B, huruf C. Ya. Apa tu? Hari ini Sean, Ya. kita akan teroka. Kita akan teroka bersama dengan murid-murid kita. Ya. Okey, teroka tentang kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik. Tetapi okey, sebelum okey. tu Sean, Ya. sebelum kita pergi aktiviti teroka, Ya. mari kita imbas kembali. Mungkin ada yang dah lupa Ya. kan Macam saya tentang ungkapan kuadratik. Sean Ya, ingat. saya baru nak tanya cikgu. Okey. Baik, kita saksikan Ya. ataupun kita lihat di skrin. Kita imbas kembali tentang maksud ungkapan kuadratik. Okey. Baik. Kalau ada di skrin. Okey. Ungkapan kuadratik dalam satu pemberi ubah adalah ungkapan yang kuasa tertinggi pemberi ubahnya adalah 2, Sean. Oh, 2. Yes. So kalau 3 tu bukanlah kuadratik. Bukan. Oh, bukan. Okey. Dan bentuk am suatu ungkapan kuadratik adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dengan keadaan A, B dan C adalah pemalar Ya. dan A tidak boleh sifar. Oh. Dan manakala X pula adalah pemboleh ubah. Okey, okey. Okey, seterusnya. Saya nak tunjukkan juga ada 3 perbezaan, Ya. John, antara ungkapan, persamaan dan fungsi kuadratik. Okey. Okey. Kalau ungkapan kita takrifkan sebagai AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ya. Bagi persamaan pula kita takrifkan sebagai AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Oh. Itu beza ya. Dan untuk fungsi pula kita takrifkan sebagai Fx sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Itu perbezaan antara ungkapan, persamaan dan fungsi kuadratik. Okey, baik. Rasanya saya faham lah, cikgu. Faham Faham. Faham dululah. Okey, nanti mana tahu dia akan masuk otak Boleh, saya. insyaAllah. Okey, tapi saya nampak, cikgu, kalau kepada mereka yang ada di rumah ya, kalau nak bandingkan ya ungkapan, macam mana nak bandingkan ungkapan dengan persamaan tu, yang ini ada sifar, yang ini tak ada. Tepat sekali. Yang ini bila ada huruf F macam fungsi kan? Ini fungsi, ini menunjukkan fungsi ya. So barulah. Okey, faham cikgu, faham. baik. Okey, boleh. Baik Ya. Okey. Okey, ada apa-apa lagi cikgu nak tambah? Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, Sean. Ya. Mari kita terus kepada segmen teroka. Okey, baik. Untuk penonton di rumah. Ya. Saya sediakan di slide ini. Ya. Okey, QR code. Oh. Jadi murid-murid di rumah boleh imbas, gunakan gadget masing-masing untuk Ya. imbas QR code ni. Sean pun boleh imbas. Bagaimana cikgu? Yang ni My Sejahtera ke bukan? Boleh. Yang ni untuk apa cikgu? Ayah. Ini kita akan Telefon bimbit. gunakan Ya. QR code untuk teroka aplikasi itu bersama. Oh. Jadi murid-murid di rumah boleh teroka bersama Cikgu Azmi hari ini. Ya. Bersama-sama. Okey, jom kita teroka cikgu. Okey, baik. Murid-murid di talian anda boleh buka aplikasi yang telah dibekalkan. Ya. Jadi murid-murid di rumah boleh gunakan QR code ini untuk sama-sama teroka dengan Cikgu Azmi pada hari ini. Okey? Kalau tak ada kamera, tak ada kamera tapi ada laptop ataupun komputer, bolehlah masukkan www.geogebra.org/m/ca4muedt. Okey, baik. Okey. Okey, baik. Kita akan pergi kepada aplikasi kita yang pertama. Ya. Okey, kita akan lihat. Jadi saya minta murid-murid di talian untuk buka aplikasi kita yang pertama, iaitu kita akan meneroka bentuk graf fungsi kuadratik. Ini yang pertama. Okey. Teroka bentuk. Ya. Okey, jadi sila buka aplikasi tersebut. Okey, seperti mana yang tertera pada skrin ni. Ya. Okey. Okey, jadi apa yang perlu anda lakukan adalah anda akan menggerakkan slider tu. Okey, gerakkan slider ni. Cuba perhatikan secara perlahan perubahan pada nilai A dan juga perubahan pada bentuk graf. Okey. Dan kita bagi mereka untuk teroka 30 saat. Okey, bagi mereka teroka. Okey. Kita bagi masa dulu. 30 saat diberi masa untuk anda teroka dan anda akan kongsikan dengan kami apakah yang anda dapat hasil daripada penerokaan tadi. Okey. Okey, silakan 30 saat daripada sekarang. Okey, sambil menunggu cikgu, saya nak tanya cikgu. Untuk cikgu lah. Ya. Okey, apakah kepentingan untuk belajar persamaan ataupun ungkapan kuadratik ni? Akan kita gunakan nanti cikgu? Ya, biasanya dalam matematik, kita biasa berjumpa dengan graf. Ya. Jadi bila graf yang melibatkan kuadratik ni, kita mesti selalu kena biasakan dengan bentuk am kuadratik tadi. Ya, betul. Okey, dan saya nampak apabila cikgu gerakkan anak panah tu, bentuk graf kuadratik kan namanya? Ya, bentuk graf kuadratik itu macam berubah sikit. Tapi kita tunggu dulu lah bagi mereka yang ada di rumah dan juga dalam talian tu untuk teroka sendirilah. Kita tak nak bagi jawapan. Betul. Bagi mereka yang dapatkan jawapan dengan sendiri. Okey, masa telah pun cukup 30 saat. Ya. Jadi mari kita
Okey, harap murid-murid dah bersedia. Okey, jadi saya minta siapa nak cuba untuk yang pertama ni? Siapa nak cuba? Silakan. Saya cuba. Semua nak cuba. Semua nak cuba ya. cikgu. Nak cuba ya. Saya pilih Ahmad. Kau main ni silakan. Okey, terima kasih cikgu. Saya nak share screen dulu. Silakan. Biasanya nak share screen dia pasal nak tunjuk lah. Okey. Bergantung pada line lah. Okey. Okey, cuba ya Ahmad. Boleh? Saya cuba. Mungkin dia ambil masa sikit. Okey, boleh. Baik. Okey, tak apa. Rasanya boleh kot. Okey. Okey, itu dia. Nak kongsi skrin Ahmad lah. Dapat ke semua? Cuba sekali lagi Ahmad. Boleh? Mungkin dia ada masalah sikit cikgu. Okey. Boleh Dilaila? Boleh bantu Ahmad? Dilaila? Boleh cikgu. Okey, silakan. Macam dah nampak dah. Nampak dah. Sebenarnya bergantung pada Pada ni talian kan? cikgu? talian ya. Okey, saya bentang. Okey, so kepada mereka yang menonton di rumah tu, apa yang memek kita yang ada di dalam talian tu, mereka sedang untuk ataupun cuba untuk berkongsi skrin mereka supaya bolehlah tunjukkan pemerhatian Ya, ataupun jawapan yang cikgu tanya. Okey, kita nampak dah. Baik, silakan Ahmad. Saya cuba ya cikgu. Baik, silakan. Pada pandangan saya, bila saya gerakkan slider tu, nilai A tu dia akan mengubah bentuk graf fungsi kuadratik tersebut cikgu. Baik, tepat sekali Ahmad. Tahniah, itu jawapan dia. Dia berubah bentuk. Okey. Ada lagi tak nak cuba? Ada lagi tak nak cuba? Saya bagi peluang untuk pendapat kedua. Saya cuba. Baik, saya persilakan Maisarah. Saya Masalah. share screen cikgu. Baik, silakan. Jadi beginilah bila kita buat kelas online, memang murid akan share screen begini. Okey, bagus supaya murid tu yang dapat tunjuk jawapan mereka sendiri. Sambil Kalau dia kita belajar matematik, dia faham juga tentang gunakan ICT. Betul. Kalau kita selalu bagi jawapan nanti tak belajar pula kan. Tepat sekali. Macam suap nasi dekat orang tu takkan belajar makan sendiri. Betul. Okey, macam saya pandai makan lah. Okey, kita dah nampak dah skrin. Okey, silakan Maisarah. Okey, bagi pandangan saya pula, bila saya gerakkan slider ni ke kanan, lengkung graf tu dia ke arah atas. Okey. Dan apabila saya gerakkan sliding ke kiri pula, lengkung graf ni dia akan ke arah bawah. Baik. Satu lagi pemerhatian yang boleh terima, Sean. Ya. Saya pun nampak, Cikgu. Tapi tahniah. Cikgu, saya ada soalan, Cikgu. Ya. Kenapa macam tadi Cikgu ada sebut berkenaan dengan ungkapan kuadratik ataupun nilai untuk A, B dan C Kenapa nilai A tu tak boleh sifar? Baik, itu kita akan sentuh Sebentar lagi. Okey, belum lagi. Okey, nak baik, saya bagi peluang satu lagi. Siapa nak bagi pandangan? Silakan. Semua nak cuba ni. Baik, saya persilakan Aina. Silakan Aina. Okey cikgu, apa yang dapat saya lihat, kalau nilai U positif, dia akan jadi bentuk U. Bentuk Tapi U, kalau okey. A tu negatif, dia akan jadi U terbalik. Baik, satu lagi pemerhatian yang sangat tepat. Ya betul, betul. Okey, tadi kembali pada soalan Sean tadi. Ya. Kenapa A tidak boleh sifar? Ya. Saya boleh jawab. Okey. Tapi apa kata kita minta murid di talian untuk jawab sebab mereka yang teroka kan? Ya betul. Okey. Siapa yang nak jawab? Siapa nak cuba jawab? Tengok ada tak yang berani jawab? Ada yang berani jawab. Okey, saya minta Dilaila. Silakan Dilaila. Saya share screen cikgu. Baik, silakan. Okey. Dah dapat ke? Itu dia. Okey. Belum lagi. Okey, nampak. Cuba besarkan dulu. Okey. Tadi masa saya teroka aplikasi Jizibah ni, saya perasan bila slider tu nilai A disifar, garis lurus yang terhasil, bukannya bentuk graf melengkung. Ya.
Tepat sekali. Itu jawapan dia, Sean. Okey, sebab kuadratik tu adalah garisan melengkung. Yes. Kalau lurus tu bukan kuadratik. Jadi apabila macam tadi dia sebut, kalau nilai A itu sifar, Ya. dia tidak akan menghasilkan bentuk yang melengkung. Sebaliknya, garis lurus yang akan terhasil. Sebab itu nilai A tidak boleh sifar. Okey, faham. Jelas, cikgu. Sean? Ya, jelas. Okey. Terima kasih, Dela. Terima kasih, Okey. Cikgu. Baik. Kita teruskan, boleh, Sean? Boleh, Cikgu. Okey, kita teruskan kepada aplikasi kita yang kedua. Okey, jadi saya minta murid-murid di talian untuk buka aplikasi kita yang kedua. Seperti mana tertera pada skrin. Okey. Kali ini kita akan lihat kesan perubahan nilai A. Okey, nilai A bagi graf fungsi kuadratik. Okey. Okey, bagi kes yang pertama iaitu kes A itu positif. Ya. Okey. Jadi saya persilakan murid-murid semua untuk teroka. Seperti biasa kita akan bagi 30 saat untuk anda teroka. Perlahan-lahan cuba lihat kesan perubahan pada A. Lihat gerakkan slider tu. Okey. Cuba tengok, perhatikan betul-betul perubahan nilai A dan perhatikan juga perubahan pada graf. 30 saat bermula sekarang. Silakan. Yang ini cikgu untuk A positif lah. Maknanya positif. lebih daripada kosong. Ya, betul. Okey. Kita tengok kalau kita okey, gerak-gerak. saya Kita gerakkan. tengok Okey. dulu lah, Cikgu. Boleh. Sebab saya pun nak tahu jawapan. Tapi okey. tak boleh tunggu dah, Cikgu. Boleh nampak Kita gerakkan slider ni. Nampak perubahan nilai A tu kan. Ya. Dia akan memberi kesan kepada perubahan pada Ya betul. Okey. Wah, zaman saya belajar fungsi kuadratik ni, Cikgu. Kita tak guna komputer, betul. Cikgu. Kita terpaksa lukis graf baru faham. kita lukis graf. Ya, Cikgu. Tapi sekarang Jadi bertuahnya dengan teknologi, pelajar sekarang memudahkan pelajaran kita, Cikgu. Alhamdulillah. Dan juga penerokan kita. Ya, betul. Baik, rasanya masa 30 saat telah pun cukup. Ya. Dan saya yakin murid telah bersedia dengan jawapan. Baik, siapa nak cuba? Silakan. Ada tak nak cuba? Saya cikgu. Masih lagi berebut. Jangan berebut. Okey. Baik, saya persilakan Aidil. Silakan Aidil. Ya, cikgu, saya cuba share skrin, cikgu. Share skrin, baik. Silakan. Aidil Aksha nama dia. Ya. Okey. Macam nampak ya. Okey, silakan Aidil. Okey, cantik. Silakan Aidil. Kalau boleh dapat besarkan sikit. Ya. Nampak boleh nampak, okey, cikgu? okey. Ya. Yes. Nilai A ni, dia akan menentukan bentuk graf fungsi kuadratik. Okey. Jika, maksudnya, semakin nilai, Ya, teruskan. nilai A ni semakin besar. Semakin besar. Jika nilai A ni semakin besar, lengkungan graf kuadratik tu semakin mengecil. Okey. Jika nilai A ni semakin mengecil, lengkungan graf kuadratik tu semakin membesar. Semakin besar. Okey, baik. Okey Okey, ada perbezaan tu. Ya. Teruskan Aidil. Okay. Kita dapat lihat ada lagi 4 graf berwarna. 4 graf berwarna, okey. Jika saya tikkan kesemua ni, kita dapat lihat perbezaan kesemua graf tersebut. Ada 4 Kita graf juga yang bandingkan berwarna. Okey, kita teruskan juga Aidil. bandingkan oren dengan biru, cikgu. Okey. Okay, kita tengok nilai A bagi oren 3, manakala nilai A bagi biru 2. Nilai A bagi oren 3, nilai A bagi biru 2, okey. Okey. Jadi apa yang awak dapat Aidil? Lengkungan graf oren tu lebih kecil daripada lengkungan graf biru. Okey. Baik, terima kasih Aidil. Itu dapatan daripada murid kita tentang bentuk kuadratik yang dihasilkan daripada graf itu. Okey. Baik, Cikgu. Baik, Cikgu. Baik, terima kasih Aidil. Baik, kita akan pergi seterusnya. Kali ini kita akan tengok aplikasi kita yang ketiga. Okey. Tetapi sebelum tu, Cikgu, sebelum kita masuk kepada aplikasi yang ketiga, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, Al-Khawarizmi digelar sebagai bapa algebra. Beliau adalah pengasas kepada beberapa cabang dan konsep matematik.
Kembali semula menonton Teroka Didik TV KPM. Sebelum kita teruskan penerokan kita, Cikgu, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan, pakailah gel sanitasi tangan ataupun gel pembasmi kuman serta jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Tapi sebelum tu, slogan kita untuk hari ini, Cikgu. Ya, apa slogan dia? kita. Ada hati, semua jadi. Ya, okey. Silakan, Cikgu. Baik. Kita akan sambung perbincangan kita, penerokan kita pada hari ini. Kita akan lihat pula aplikasi kita yang ketiga. Okey, kali ini kita akan lihat kesan perubahan nilai A bagi kes A itu negatif. Jadi saya minta murid-murid di talian untuk buka aplikasi yang kita sediakan. Aplikasi kita yang ketiga, seperti mana tertera daripada skrin. Okey, cuba gerakkan slider itu perlahan-lahan. Lihat perubahan nilai A dan juga lihat perubahan pada graf, apa yang berlaku. Dan macam biasa, kita akan berikan 30 saat untuk anda mencuba teroka dan kongsikan pendapat anda dengan kami semua selepas ini. 30 saat bermula sekarang. Silakan. Cepat 30 saat. Cepat. Okey, Cikgu. So macam tadi kita dah kaji dah berkenaan dengan A nilai positif, Cikgu. Dan A sekarang kita buat A nilai negatif. Dan juga saya nak ulang balik, Cikgu, kenapa A tak boleh bernilai sifar? Kerana gaisan dia akan jadi lurus ataupun gaisan apa tadi? Gaisan linear. Tapi yang tu kita tak teroka pada hari ini, kan, Cikgu? Ya, betul. Hari ini kita teroka persamaan kuadratik ataupun ungkapan kuadratik. Tepat sekali. Okey, rasanya mereka dah habis ke belum? Dah sedia? Okey, dah cukup. Okey, baik. 31 lama sangat. Kalau dah bersedia, okey. Saya persilakan, siapa nak cuba? Ada tak nak cuba? Saya cikgu. Semua semangat. Okey, baik. Saya persilakan yang lama menunggu tu. Dina Akmal. Silakan, Dina. Okay, saya share screen, Cikgu. Ya, silakan. Okey, sambil menunggu, Cikgu. Okey. Oh, dah ada dah. Kali ni laju pula. Dia tengok pada talian internet. Nampak dia. Okey. Baik, silakan, Dina. Okey, nilai A ni dia menentukan bentuk nilai graf. Okey. Kalau nilai A dia makin kecil, nilai graf lengkuk graf tu makin besar. Okey. Boleh anda gerakkan? Okey, baik. Gerakkan slider tu, ya. Kalau nilai A tu besar, lengkuk graf dia akan mengecil. Baik, teruskan. Kat bawahnya ada 4. Kalau saya tik yang green dengan purple, dia ada bagi 2 bentuk yang berbeza. Okey. Okay, so kalau kita tengok perbezaan dia, warna hijau ni dia punya nilai dia lagi besar daripada warna purple. Jadi lengkuk graf dia lagi kecil daripada purple punya. Baik, itu je penerokaan ataupun hasil dapatan daripada aplikasi kita yang ketiga. Okey. Baik. Kalau boleh kita teruskan. Okey, kita akan teroka pada aplikasi kita yang seterusnya. Okey, kali ini kita akan lihat apa dia? Kita akan lihat kesan perubahan nilai B terhadap graf fungsi kuadratik. Kalau tadi A. Ya, A dah habis dah. Habis dah. Kita akan tengok nilai B pula. Baik, Cikgu. Okey, bagi kes yang pertama iaitu bagi kes A positif. Okey, jadi seperti biasa, murid-murid di talian boleh buka aplikasi yang kita sediakan dan cuba gerakkan slider perlahan-lahan dan lihat perubahan pada nilai A dan juga nilai B juga dan juga lihat perubahan pada graf. Okey, dan kongsikan pendapat anda selepas ini. 30 saat bermula sekarang. Silakan. Okey. Okey, Cikgu. Saya ada juga perasan, Cikgu. Tadi kita punya tagline ataupun slogan, Cikgu. Ada hati semua jadi, kan? Tapi saya perasan, bentuk hati ni pun ada macam lengkung. Ini juga adalah persamaan kuadratik, ke, Cikgu? Ya, boleh juga kira. Kalau belah sini lah. Sini ke sini tu. Tapi sebelah ni, Cikgu? Ni sebab dia ada tajam. Yang tajam tak boleh lah. Tak boleh lah. Sebab dia macam melengkung. Dia macam melengkung. Ya, betul. Okey, baik. Okey. Sebenarnya kalau nampak dalam sebuah bilik ni memang ada banyak bukan aplikasi tapi nampak macam graf kuadratik, Cikgu. Contoh macam botol yang ada yang ini gel pembasmi kuman ni. Yang melengkung juga. Mungkin sedikit di sini pun ada, di sebelah sini pun ada. Ya, betul. Memang banyak, Cikgu. Bagus juga kita belajar. Banyak konsep kuadratik ni dalam kehidupan seharian kita. Ya. Baik, rasanya cukup lah. 30 saat diberikan. Ya. Rasanya murid kita dah bersedia dah, Sean. Okey, jom, Cikgu. Okey, baik. Siapa nak cuba? Baik. Saya persilakan Ahmad Kamaini. Silakan, Ahmad. Okey. Saya cuba, ya, Cikgu. Boleh, cuba. Sebelum tu saya akan cuba share screen. Okey, baik. Cuba. Okey.
Nampak tak? Okey, cikgu. Tadi cikgu ada sebut ya dalam dalam kehidupan kita ada banyak aplikasi ke cikgu tadi yang cikgu cakap berkenaan dengan kuadratik. Okey, kita sambil menunggu cikgu kita boleh buat sikit lah. Dah keluar dah. Nampak pula kali ni Boleh ke Ahmad? Okey. Baik. Silakan Ahmad. Okey. Pada pendapat saya cikgu, bila saya gerakkan slider ni tadi, kalau nilai B ni positif tadi cikgu, paksi simetri ni dia akan berada di sebelah kiri paksi Y. Okey. Okey, manakala bila saya tolak slider ni sebelah kiri pula, dan nilai B ni bernilai negatif, saya tengok paksi simetri ni dia akan berada di sebelah kanan paksi Y. Okey. Kalau dia bernilai sifar, dia akan berada di tengah-tengah paksi Y, cikgu. Okey, alhamdulillah. Terbaik pemerhatian tu. Okey, tahniah Ahmad, terima kasih. Okey, itu dia Okey, baik. Kita akan pergi kepada kita punya aplikasi yang seterusnya. Okey. Kali ini kita akan lihat aplikasi kita yang seterusnya, iaitu kita akan tengok apakah kesan perubahan nilai B bagi kes yang kedua, iaitu bagi kes A negatif. Kalau tadi A positif. Bukan, B negatif itu. B tapi bagi kes A yang negatif. Okey, faham. Okey, baik. Kita minta murid untuk bersedia. Cuba teroka dan gerakkan slider itu. Lihat perubahan pada nilai B dan lihat juga perubahan pada graf. Okey, 3% diberikan untuk anda untuk teroka bersama dan kita akan kongsikan pendapat anda selepas ini. Okey, 3% bermula sekarang. Silakan. Okey, cikgu, saya nak tanya cikgu. Dalam kehidupan kita ni, kuadratik ni biasanya kalau kita kaitkan dengan pekerjaan cikgu. Ya, persamaan kuadratik ini digunakan oleh siapa? Selain daripada ahli matematik. Okey, terbaik soalan tu Sean. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni banyak konsep kuadratik. Mungkin kita tak perasan. Okey, kalau dari segi bidang pekerjaan jurutera lah yang banyak terlibat, nak bina jambatan lengkung tu kan, itu pun ada kaitan dengan kuadratik. Ya, betul. Dalam bidang sukan pun ada. Sukan pun ada. Contohnya macam tadi kita main bola. Okey, sukan seperti bola keranjang, lontar peluru, rejam lembing, bola sepak pun boleh kan? Bola sepak pun boleh. Memang ada kaitan dengan konsep kuadratik. Saya rasa lebih kaitannya dengan bola keranjang sebab bola keranjang tu bila kita nak masukkan bola ke dalam bukan bakul tapi masukkan ke dalam hoop lah dalam bahasa Inggeris lah, dalam bulat tu, benda bulat tu dalam jaring. Dalam jaring. So dia tak boleh kita tak boleh baling secara linear. Betul. Dia kena melengkung supaya dia boleh masuk. Nampaknya Syah semakin faham. Kan Ego. Terbaiklah. Lepas ni saya pula yang angkat tangan nak jawab Ego. Okey. Masa telah pun cukup 3% dan saya yakin murid-murid dah bersedia dengan jawapan. Apa kata kita minta anda untuk kongsikan pendapat bersama kami di sini. Siapa nak cuba? Silakan. Saya cikgu. Baik. Kali ini kita persilakan Dilaila. Silakan Dilaila. Baik cikgu, saya share screen cikgu. Baik, silakan. Okey. Dah keluar ke belum? Okey. Nampak dia. Okey. Silakan Dilaila. Bagi nilai E yang negatif. Kalau B tu positif, paksi simetri berada di sebelah kanan paksi Y. Kalau B tu negatif, paksi simetri berada di sebelah kiri paksi Y. Kalau B tu sifar, paksi simetri berada di paksi Y. Baik, terbaik sekali. Dilaila, kalau boleh kongsikan dengan kami di sini, mungkin ada murid yang kurang faham ataupun tak ingat tentang paksi simetri. Boleh tunjukkan di manakah paksi simetri? Paksi simetri yang garis putus tengah ni. Saya baru nak tanya Ego. Simetri yang tengah tu. Okey, baik, terima kasih Dilaila. Satu pendapat yang baik. Okey, tepat sekali. Diterima. Okey. Okey, sama-sama. Okey, baik, kita pergi aplikasi kita yang terakhir. Okey, kali ini kita akan tengok apakah kesan perubahan bagi nilai C. Tadi A dah sudah, B dah sudah, kali ini C pula. Apakah kesan perubahan nilai C bagi graf fungsi kuadratik? Okey, seperti biasa, saya minta murid-murid buka aplikasi ini dan teroka selama 3%, kemudian kongsikan dengan kami di sini apakah yang anda dapat hasil daripada penerokaan itu tadi. Okey, jangan lupa sila perhatikan perubahan pada nilai C dan juga perubahan yang berlaku pada graf. Okey, 3% bermula sekarang. Ataupun kita boleh tambah masa sikit, kita beri peluang kepada mereka untuk meneroka yang lebih mendalam dan kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di TV KPM.
Tahukah anda, fungsi kuadratik menjadi penting dalam acara-acara sukan seperti lontar peluru, lempar cakra, bola keranjang dan beberapa sukan lain. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM. Slogan kita untuk hari ini adalah Sean. Ada hati, semua jadi. Okey, baiklah Okey. cikgu, teruskan penukan kita. Tadi kita ada tanya murid kita yang ada dalam talian. Ya. Soalannya, apa soalan dia tadi cikgu? Baik, kita teruskan dengan aplikasi kita yang terakhir. Kalau tadi kita dah tengok Sean Ya. nilai A, nilai B kan. Kali ini kita akan tengok terakhir iaitu nilai C. Apakah kesan perubahan nilai C terhadap graf fungsi kuadratik? Okey. Jadi minta murid-murid untuk buka aplikasi yang kita sediakan, aplikasi yang terakhir. Okey, dan sila gerakkan slider perlahan-lahan. Lihat perubahan pada nilai C dan lihat juga pada perubahan graf. 30 saat diberikan untuk anda dan kongsikan pendapat anda dengan kami selepas ini. 30 saat bermula sekarang. Silakan. Okey. Rasanya tadi kita dah bagi masa dah cikgu. Ya. Masa rehat kan? Kita boleh teruskan terus. Rasanya adakah anda dah sedia ke murid kita yang ada dalam talian? Dah bersedia ke? Oh, dah bersedia lah. Sean. Tadi dah lebih dah, Dia dah 2 bersedia minit lah ni. punya. Dia dah bersedia punya. Okey, baik. Terbaik Okey. Baik. Kalau dah bersedia, siapa nak cuba? Silakan. Siapa nak cuba? Okey, baik. Baiklah, Saya Fazal. persilakan Maisarah. Silakan Maisarah. Ya. Saya share skrin cikgu. Silakan. Okey. Alright. Silakan Maisarah. Okey, saya cuba cikgu. Ya. Pada pandangan saya, bila saya teroka tadi, apa yang saya nampak, sebenarnya nilai C ni dia menentukan pintasan Y dalam suatu graf fungsi kuadratik. Okey. Kita tengok bila saya klikkan A dia positif. Okay, saya tolakkan slider ni ke kanan, graf tu akan ke arah atas. Okey. Dan bila saya tolakkan dia ke kiri, dia makin lama makin ke bawah. Okey, baik. Bagi yang negatif tu? Bila saya klikkan dia negatif, Okey. bila saya tolakkan slider ni ke arah kanan, dia makin lama dia ke atas. Okey. Graf ni ke atas. Dan bila saya tolakkan dia ke kiri, dia akan ke bawah. Okey. Baik. Terima kasih Maisarah. Pintasan Y, Sean. Cikgu saya nak tanya. Ya. Apa tu pintasan Y? Cikgu saya tak faham. Dah sampai tak faham kan? Okey, tak faham, baik. Untuk penonton semua di rumah dan juga di talian, pintasan Y adalah apabila sesuatu titik graf memotong pada paksi Y. Paksi Y tu yang garisan macam paksi ni ke Y yang tegak? yang tegak. Okey. Bila titik suatu graf memotong pada paksi Y, kita takrifkan sebagai pintasan Y. Dan apabila titik suatu graf itu memotong pada paksi X, kita panggil dia pintasan X. tepat sekali. Okey, Pintasan baik. X. Okey. Jadi, baik. Nampaknya kita dah expose semua. Kita dah teroka semua aplikasi. Apa kata kita uji mereka pula? Jom ikut. Okey, kita dah habis kan? Mari kita uji mereka pula dengan soalan kan? Kalau tak apa nak buat ni? Kalau salah apa nak buat ni? Kena belanja kita makan ikut. Okay. Baik, kita ada soalan. Ya. Sekejap Okey, kepada murid-murid kita yang ada dalam talian, adakah anda sedia? Kalau sedia bagi thumbs up. Sedia. Okey, tadi boleh angkat tangan kan nak jawab. Kita tengok, kita uji pula. Okey. Mana soalan dia? Okey. Dapat di okey kejap Okey, sambil nunggu saya cuba buat rumusan apa yang kita belajar daripada daripada aplikasi yang terakhir tu untuk C kan. So kalau dia pintasan Y, maknanya bila nilai tu positif tu, maknanya dia akan di sebelah atas paksi X. Maknanya nilai Y tu positif kan, Ego? 1, 2, 3. Okey, itu yang saya perasan. Kalau negatif tu di sebelah bawah. Kan, Ego? Baik. Okey, itu dia. Kita ada soalan kuis sekarang. Ya. Okey. Baik. Ada sebenarnya satu soalan je, tapi ada pecahan dua. Okey. Tentukan bentuk graf fungsi kuadratik berikut sama ada bentuk U atau bentuk huruf U terbalik. Dan tentukan juga pintasan Y bagi setiap persamaan berikut. Kita ada soalan pertama iaitu fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Okey. Saya nak minta siapa ni kali ni Sean nak pilih. Saya pilih. Pilih Okey. Kita cuba. Saya tanya Nur Adina. Okey, Adina, apakah bentuk graf untuk soalan pertama?
Bentuk graf dia U. Bentuk U. Bentuk U. Bentuk U. Sebab apa dia bentuk U, Adina? Sebab dia positif. A positif. Oh, maknanya A positif. sebelum X kuasa 2 tu ya. dia positif? Yes. Tepat Oh, sekali. okey. Bagus. Pilih lagi seorang. Ha? Pilih lagi seorang. Oh, lagi seorang? Ha. Okey. Kita pilih Nur Dilaila. Okey, Dilaila. Okey, apakah Ya, pintasan saya. Y? Apakah pintasan Y bagi persamaan A? Positif 1. Positif 1. Betul, Ego? Betul. 1. Yeay! Jawapan yang tepat sekali, Syabas. Okey, kita pergi soalan B. Iaitu kita ada GX sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 2X tolak 4. Syuan pilih. Okey. Okey. Siapa saya nak pilih? Pilih. Kita tengok siapa yang tak pandang kamera tu. Biasanya masa kat sekolah, Ego. Betul. Bila cikgu tanya soalan, saya tak tahu jawab, saya pandang bawah, Ego. Kita pilih yang tu. Tapi semua pandang Semua saya, pandang- Ego. Semua pandang depan. Semua pandang depan. Okeylah, Ahmad nak cuba. Ahmad Kamaini, silakan. Bentuk graf. Saya cuba Ya. Okey, bentuk graf akan jadi U terbalik. Cikgu. Okey. Kenapa U terbalik, Ahmad? Kerana A bernilai negatif. A itu negatif. Itu okey. negatif. Jadi Ya, lepas ya, tu berarti U terbalik. Ya, betul. Okey. Seorang lagi kita pilih. Soalan lagi. Okey, kita pilih. Okeylah, ini saya bagi peluang lah. Siapa yang nak jawab angkat tangan. Yang dah jawab jangan letak. jangan angkat. Yang nak jawab tu boleh angkat tangan. Saya bagi. Okey, siapa nak cuba? Ai malu pula. Malu pula. Okey, tak apalah. Okey. Siapa tu? Maisarah. Maisarah. Okey, silakan Okey, Maisarah, apakah pintasan Y bagi persamaan yang kedua? 4. 4? Betul ke? Jeng. 4 ke? Betul ke? Mungkin ada orang nak tolong. Apa siapa nak cuba? Soalan. Aidil? Idea dia. Negatif 4. Negatif 4. Negatif 4. Tadi mungkin masalah nervous kot. Okey. Okey. Jawapan adalah negatif 4. Sebab Okey. negatif kan? Maknanya kita kena ambil bukan saja nombor je tetapi nilai positif ataupun negatif. Itu dia. Okey. Baik, Syon. Okey, terbaiklah cikgu. So semua faham kan? Semua faham kenapa? Semua faham Okey. Okey. Cikgu ada soalan lagi ke cikgu? Tak ada dah. Tak ada. Okey, apa kata sebelum kita berakhir kita Okey. boleh tanya setiap murid-murid kita, setiap murid yang ada dalam talian, apakah yang mereka telah pun belajar ataupun terokai pada hari ini. Okey, tapi janganlah jawab semua, kita bagi peluang kepada semua orang untuk jawab, ya. Okey. Kita mulakan dulu dengan Siti Aina. Apa yang telah anda terokai ataupun apakah yang anda belajar pada hari ini? Okey, yang dapat saya belajar hari ini ialah saya tahu pintasan Y itu macam mana. Okey. Kuadratik. Bentuk kuadratik. Bentuk kuadratik. Bentuk kuadratik. Okey, Okey, terima kasih baik. Aina. Dan seterusnya kita juga ada Dilaila. Ya, saya. Ya. Okey, silakan. Okey, apa yang saya dapat daripada hari ini, saya lebih faham bila menyertai program seperti ini. Saya dapat tahu nilai E itu menentukan bentuk graf, nilai V menentukan pasti simetrik bentuk graf fungsi kuadratik. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, siapa lagi? Adina. Ya, saya. Okey, silakan. Apa yang anda terokai ataupun yang anda belajar hari ini? Ya, saya sekarang makin faham tentang kuadratik ini dan insya-Allah boleh jawab lepas ni. Okey, baik. Dia fokus exam tu, dia fokus exam. Ya, betul. Okey, Okey, terima baik, kasih. Seterusnya, Mama Aidil. Okay, kena jawab jawapan yang selain daripada apa yang dijawab oleh kawan, ya. jawapan Semakin lain. lama tu semakin susah soal jawapannya kan. Ya. Aidil, silakan. Aidil. Ya, saya ni saya dapat menentukan paksi simetri dia berada di mana, sama ada di sebelah kiri paksi Y ataupun di sebelah kanan paksi Y. Paksi simetri, okey. Paksi simetri. Yang tu untuk nilai mana? Nilai B tadi. Nilai B. Okey, nilai B. Okey, terima kasih ya. Dan kita juga ada Nur Maisarah. Nur Maisarah. Silakan Maisarah. Saya lebih faham macam mana bentuk graf tu kalau kesan A dia positif, kalau kesan A dia negatif, dan macam mana bentuk paksi simetri tu kalau bagi kes nilai A positif dan nilai E tu negatif. Okey, baik. Okey. Dan terakhir pula Ahmad. Okey, Ahmad, ni soalan istimewa untuk anda. Okey, berkenaan dengan apa yang Maisarah cakap tadi. Okey, saya cuba ujilah. Uji. Okey. Berkenaan dengan nilai A, B, C. Tiga-tiga. Ke semua aplikasi kita cuba. Ya. Okey, kalau nilai A positif, graf dia macam ini, bentuk U atau U terbalik? Positif. Saya tak nampak. Okey, tak apa. Saya ulang. Okey, tak apa. Sure. You boleh sebut sama ada kalau nilai A dia positif,
graf tersebut akan berbentuk huruf U ataupun U terbalik. Huruf U. Huruf U. Dan kalau negatif? Kalau negatif, dia akan jadi U terbalik. Okey. Dan ini soalan istimewa sebab dia ada 3 pecahan. Okey. Dan kalau B, kalau B positif macam mana? B positif, paksi simetri dia. Paksi simetri sebelah mana ya? Kalau B positif, paksi simetri dia akan berada di sebelah kiri paksi Y. Dan kalau negatif? Dia akan berada di sebelah kanan paksi Y. Okey, dan yang terakhir, wah kesian Ahmad. Terpaksa kena bagi jawab hadiah semua. dia, kena bagi hadiah lebih. Hadiah. Okey, tak apa. Kalau tengok kalau jawapan C, jawapan yang ketiga tu betul baru dapat hadiah. Oh, ya ke? Okey. Untuk Ahmad, soalan istimewa untuk anda. Kalau nilai C tu, C tu apa? Lupa pula. Okey. Kalau C, kalau nilai C tu positif, apa maksudnya? Dia berada di sebelah atas ke bawah paksi Y? Berada di sebelah atas. Sebelah atas. Ya, betul. Sebab betul. Nilai C itu adalah pintasan apa, Igu? Pintasan Y. Pintasan Y. Apabila graf selang dengan pintasan Y. Paksi Y. Okey, terima kasih. Disebabkan Ahmad dapat jawab semua dengan betul, anda mendapat virtual high five. Khas untuk Ahmad je. Okey, cikgu. Saya nak tanya cikgu berkenaan dengan yang lain yang selain daripada apa yang kita belajar ini ya. Apakah kepentingan ya belajar persamaan kuadratik? Sebab ini kuadratik ini apa yang kita belajar nampaknya senang ya cikgu. Tapi kepada mereka yang ada di rumah mungkin dia dengar kuadratik ataupun dengar algebra macam susah. Mungkin cikgu boleh terangkan betapa senangnya sebenarnya belajar matematik ataupun berkenaan dengan algebra cikgu. Baik, apa yang kita belajar pada hari ini tentang fungsi dan persamaan kuadratik. Jadi selain daripada kita fokus untuk pelajaran, kita juga boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Sebenarnya dalam kehidupan seharian kita banyak objek ataupun barang-barang ataupun jenis sukan, kegiatan kita seharian melibatkan konsep kuadratik. Jadi apabila kita belajar, kita boleh semakin faham tentang kuadratik dalam kehidupan seharian kita. Ya, betul. Saya memang suka bagaimana kita memulakan pendidikan kita, Igu, sebab cikgu tunjukkan yang prop-prop yang macam ni, yang apa ni, untuk bantal leher. Bantal leher. Bandul tadi. Bandul tadi, yang Tower Eiffel ataupun Menara Eiffel. Daripada negara mana? Lupa pula. Negara Perancis ya. Dan juga banyak-banyak. So apabila kita dapat kaitkan dengan barang-barang kita yang ada dalam kehidupan seharian kita, memang senanglah untuk kita belajar. Memang best. Okey. Sebelum kita berakhir juga, mungkin cikgu boleh beri rumusan kepada penerokan kita pada hari ini. Apa yang kita dah sentuh untuk hari ini? Baik. Hari ini kita dah sentuh tentang penerokaan bagi graf fungsi kuadratik. Kita dah lihat kesan perubahan nilai A, B dan C, dan kita dapat tengok bagaimana graf itu berubah berdasarkan perubahan nilai A, B dan C itu. Jadi saya harap dengan perkongsian pada hari ini dapat memberikan kefahaman yang lebih mendalam kepada murid-murid di sana untuk lebih faham tentang fungsi kuadratik. Okey, terima kasih Cikgu Azmi atas perkongsian cikgu dan juga kepada tetamu khas kami daripada Sekolah Menengah Agama Repah Tampin Negeri Sembilan. Iaitu Siti Aina, Nur Adina, Nur Maisara, Nur Dilaila, Muhammad Aidil dan Ahmad. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, jangan lupa untuk sentiasa menonton Teroka setiap hari Isnin hingga hari Jumaat pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari. Dan jangan lupa juga untuk menonton pada hari esok pukul 11 pagi di Didik TV KPM. Itu sahaja untuk hari ini dan pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan supaya kita dapat menangani penularan COVID-19. Terima kasih dan kita berjumpa lagi. Ada hati, semua jadi. Ya. Jumpa lagi semua.